Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Liana Sikana, Guru Bahasa Melayu SMK Nabawan. Kita bertemu lagi dalam video kali ini. Kali ini Cikgu ingin berkongsi tentang kaedah menjawab soalan rumusan, iaitu lubuk markah bagi subjek Bahasa Melayu kertas 2 sebanyak 30 markah, format baharu KSSM 2021 khususnya untuk tingkatan 4 dan 5. Baik. Jadi kemahiran yang akan dapat diperoleh oleh murid adalah kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Anda boleh baca dalam jadual yang dipaparkan itu. Dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin Cikgu sampaikan pada kali ini adalah pada akhir PDP, murid-murid dapat mengemukakan tema berdasarkan bahan dalam petikan dan bahan grafik. Kedua, menyatakan fokus 1 dan fokus 2 dalam petikan dan grafik. Ketiga, menyenaraikan sekurang-kurangnya 8 isi tersurat daripada petikan dan grafik. Keempat, menulis rumusan lengkap yang tidak melebihi 120 patah perkataan dengan bahasa yang gramatis. Baik, para pelajar di rumah yang sedang menonton video Cikgu, dalam dokumen standar kurikulum sekolah menengah di SKP KSSM ada 18 tema yang terkandung dalam kandungan di SKP tersebut. Okey, Anda boleh baca dalam nombor 1 sampai nombor 18. Okey, jadi untuk para pelajar seperti rumusan format lama, kita perlu tahu mengesan kata kunci. Okey, sama ada karangan A atau B ataupun rumusan, kata kunci memang sangat penting untuk difahami oleh murid. Misalnya kata kunci ini lebih mempunyai kata sinonim ataupun sama maksud. Biasanya dalam karangan atau rumusan perlu tahu kata kunci sama ada sebab sama dengan punca faktor elemen. Kalau kata kunci kesan sama atau sinonim dengan akibat, implikasi atau natijah. Langkah, cara, tindakan, strategi, usaha, teknik, modus operandi adalah seerti kata sinonim. Keempat, faedah, kelebihan, manfaat, kekuatan, kepentingan, kemaslahatan, sama maksud. Kata kunci yang kelima, peranan, fungsi, tanggungjawab, tugas, kewajipan. Keenam, kekangan, halangan, rintangan, batasan, masalah, sama erti. Ketujuh, kelemahan sama dengan keburukan, kekurangan. Kelapan, ciri-ciri, sifat-sifat, kriteria. Dan kesembilan, usul, cadangan, pendapat, pandangan. Ini 9 contoh kata sinonim. Ada banyak lagi kata kunci yang lain. Okey, jadi murid perlu mahir mengesan kata kunci. Kita pergi ke slide seterusnya. Baik, untuk format ke slide seterusnya. Baik, untuk format rumusan, okey, dia boleh terdiri daripada 2 fokus dan 3 fokus. Ini adalah pelan format rumusan. Okey, mempunyai 4 perenggan P1 sampai P4, maksudnya 4 perenggan. Perenggan pertama, pendahuluan. Mulakan dengan rumusan membincangkan, masukkan fokus 1 dan masukkan fokus yang kedua. Kemudian perenggan yang kedua, masukkan fokus 1 ialah isi pertama dan isi kedua. Seterusnya isi ketiga dan isi keempat, selanjutnya isi kelima, selain itu isi keenam. Kemudian perenggan yang ketiga, fokus yang ketiga ialah isi nombor 7 dan isi ke-8. Okey. Fokus 1, kamu faham kapan masuk fokus 1? Okey. Fokus 1 berdasarkan kata kunci. Contohnya Cikgu ambil faedah membaca. Itu mungkin fokus 1. Manakala fokus kedua mungkin langkah-langkah memupuk amalan membaca. Okey ya, itu berdasarkan fokus, itu berdasarkan kata kunci. Okey, kata kunci dan tema nanti akan Cikgu jelaskan selepas ini. Kemudian perenggan yang keempat, kesimpulannya. Okey, siapa ataupun subjek. Kita boleh pilih berdasarkan itu petikan tadi, siapa yang banyak dibincangkan. Adakah semua pihak?
Adakah pihak kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat, remaja, pelajar. Tadi cikgu bagi contoh amalan membaca. Mungkin para pelajar sesuai, pihak sekolah sesuai, masyarakat sesuai untuk memupuk amalan membaca. Pihak kerajaan pun sesuai. Okey, kemudian haruslah, perlulah, mesti ada cadangan. Okey, cadangan. Cadangan ni contohnya ibu bapa haruslah memupuk amalan sikap membaca sejak dari kecil lagi agar anak-anak memperoleh banyak ilmu pengetahuan. Agar anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan, itu kesan positif dia ataupun harapan daripada cadangan tadi. Okey, rumusan tidak lebih 120 patah perkataan. Seterusnya kita pergi format rumusan yang mempunyai 3 fokus. Okey, terdiri daripada 5 perenggan. Perenggan pertama adalah rumusan membincangkan, masukkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Okey, cikgu bagi contoh. Contohnya tema kemelangan jalan raya. Okey, fokus 1 mungkin faktor-faktor berlakunya kemelangan jalan raya. Okey, yang kedua mungkin langkah-langkah mengatasi masalah kemelangan jalan raya. Dan mungkin yang ketiga, apakah implikasi kemelangan jalan raya. Okey, jadi tema yang sama tetapi mempunyai 3 kata kunci. Boleh faham? Seterusnya perenggan yang kedua, kita masukkan fokus 1 tadi, iaitu faktor-faktor kemelangan jalan raya, ialah masukkan isi pertama dan isi kedua. Seterusnya isi yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga, fokus yang kedua tadi contoh cikgu bagi langkah-langkah mengatasi masalah kemelangan jalan raya, contohnya ialah masukkan isi keempat, selain itu isi kelima, selanjutnya isi keenam. Okey, sudah 6 isi ya. Setiap rumusan masukkan 8 isi. Okey. Kemudian fokus yang ketiga tadi, implikasi kemelangan jalan raya, ialah masukkan implikasi yang ketujuh dan isi yang ke-8. Okey. Jadi setiap fokus ini dia banyak isi, tetapi kita cuma gabungkan isi ini semuanya menjadi 8 isi. Okey, 8 isi sahaja. Kemudian perenggan yang kelima, kesimpulannya. Okey, contohnya kemelangan jalan raya itu siapa yang bertanggungjawab? Pihak kerajaan. Pihak kerajaan haruslah mengatasi masalah peningkatan kes kemelangan jalan raya di Malaysia agar dapat menyelamatkan nyawa insan-insan yang tidak berdosa, agar mengurangkan kematian di jalan raya, agar dapat memberi kesedaran kepada orang ramai bahayanya kemelangan jalan raya. Okey, tidak lebih 120 patah perkataan. Baik. Seterusnya untuk markah rumusan, kita lihat 30 markah rumusan adalah 30 markah. Okey, pendahuluan 2 markah, isi tersurat tadi cikgu bagi tahu 8 darab 2 markah 16 markah. Kesimpulan 2 markah, jumlah keseluruhan isi 20 markah dan bahasa 10 markah, jumlah keseluruhannya 30 markah untuk rumusan. Okey. Seterusnya kita lihat pula contoh rumusan yang mempunyai 2 fokus. Okey, cikgu tengok sini ya. Lihat di sini. Bahan 1 mesti petikan. Okey, bahan 1 wajib petikan. Okey, baca petikan dengan teliti. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kita lihat. Okey, ini adalah petikan perenggan pertama. Baik. Kes keracunan makanan adalah tema. Jadi setiap petikan itu dan bahan grafik dia mesti ada satu tema. Satu tema tetapi membawa 2 fokus ataupun 3 fokus. Dalam petikan ini dia mempunyai 2 fokus. Kejap lagi kita akan tahu. Okey. Kita lihat fokus petikannya. Okey.
Kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah pada hari ini disebabkan oleh pelbagai punca. Dan di situ kita sudah kesan kata kunci dia punca. Ini adalah fokus yang pertama. Punca kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah pada hari ini. Itu adalah fokus 1. Jadi para pelajar perlu cari isi-isi yang berkaitan dengan punca kes keracunan makanan di sekolah. Okey. Antaranya ialah 1. Penyediaan dan penyimpanan makanan yang tidak bersih. Itu adalah isi nombor 1 bagi punca kes keracunan makanan di sekolah. Okey. Baris seterusnya adalah huraian. Pihak pengusaha kantin tidak memastikan bahan-bahan mentah yang tidak dimasak dicuci sebersih-bersihnya terlebih dahulu. Itu adalah huraian. Tempat penyediaan makanan yang tidak bersih seperti tempat memasak. Okey, ini adalah huraian. Selain itu, nampak kalau ada perkataan penanda wacana, itu adalah isi. Selain itu, isi yang kedua, minuman dalam tin atau kotak yang mudah basi, mudah buruk. Juga itu huraian, jangan ambil. Menjadi penyebab berlakunya permasalahan ini jika minuman ini dibiarkan terdedah tanpa disimpan di tempat yang sewajarnya. Okey, dalam perenggan 1 ini kita sudah menemui 2 punca kes keracunan makanan. Kita pergi pula ke perenggan yang kedua. Di samping itu, nampak selepas penanda wacana, di samping itu ada isi tersurat. Keadaan persekitaran kantin yang kotor menjadi punca kepada keracunan makanan. Okey. Jadi ada 3 isi sudah. Okey. Baris yang seterusnya adalah huraian. Dia hurai kepada isi. Lantai kantin tidak pernah dibasuh dan terlalu kotor. Itu huraian daripada persekitaran kantin yang kotor, terutamanya di bahagian tempat memasak. Okey, makanan yang disediakan pula jarang sekali ditutup atau disimpan di tempat yang lebih sesuai dan bersih. Okey, ini kawasan longkang dan persekitaran kantin yang kotor pula menjadi tempat pembiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat, lipas dan tikus. Okey, ini huraian. Terusnya kita lihat pula perenggan yang ketiga. Baik. Keracunan makanan di sekolah amat berbahaya dan boleh membawa maut kepada murid-murid. Okey. Oleh itu, pelbagai usaha perlu diambil untuk menangani masalah ini. Nah, sini sudah kita dapat kesan fokus yang kedua, iaitu usaha atau langkah-langkah, cara-cara, kaedah-kaedah pendekatan atau strategi. Okey, jadi kita mau cari usaha mengatasi masalah keracunan makanan di sekolah. Okey, ayat yang seterusnya. Pengusaha-pengusaha kantin perlu mematuhi syarat-syarat penyediaan makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah isi pertama untuk usaha. Okey, ayat yang seterusnya. Pengusaha-pengusaha kantin harus memastikan makanan dan minuman disimpan dalam keadaan bersih. Ini isi yang kedua. Selain itu, pihak kantin perlu sentiasa membersihkan kawasan kantin. Okey, itu isi nombor 3. Terutamanya di bahagian tempat memasak, itu huraian. Okey, tindakan yang tegas tanpa kompromi harus dikenakan kepada pengusaha-pengusaha kantin yang ingkar kepada arahan tersebut. Jadi sudah ada 4 langkah dalam perenggan yang ketiga ini. Okey. Seterusnya kita lihat pula bahan 2 grafik. Di situ ada 4 gambar. Pertama, untuk grafik ni kita lihat topik dia, punca-punca keracunan makanan. Okey, ada 4 punca di situ. Kalau kita lihat gambar yang pertama, tercemar oleh kuman yang berbahaya. Sebab mungkin dia terdedah. Macam nasi lemak tu dibiarkan dibuka, mungkin lalat akan hinggap. Jadi menyebabkan tercemar oleh kuman yang berbahaya. Isi nombor 2, kita nampak tercemar oleh bahan asing. Di situ ada kaca, ada paku. Okey, kalau ada perkataan seperti itu adalah huraian, tidak perlu masukkan dalam rumusan. Isi nombor 3, mengandungi toksin atau racun semula jadi. Di situ
Contohnya sayur-sayuran kan, biasanya sayur-sayuran kadang-kadang dia kelihatan subur sebab dia telah diracun ataupun disembur dengan bahan kimia yang mengelakkan serangga perosak seperti ulat. Okey, jadi ada panjang di situ, jangan masukkan perkataan seperti ya. Okey. Seterusnya nombor 4, tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti racun serangga, deterjen, pencuci pakaian, cat dan sebagainya. Okey, jadi bahan grafik ini dia sama dengan fokus 1 dalam petikan tadi, iaitu berkaitan dengan punca-punca atau faktor-faktor keracunan makanan di sekolah. Okay, boleh faham? Jadi kita lihat secara keseluruhannya. Baik, berdasarkan petikan tadi dan juga bahan grafik tadi, kita boleh tulis pendahuluan begini. Rumusan membincangkan fokus 1 tadi adalah punca-punca kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah. Okey, ataupun di sekolah. Betul sudah itu. Dan fokus kedua, masukkan usaha-usaha menangani masalah tersebut. Okey, masalah tersebut tu masalah keracunan makanan. Okey. Baik, bahan 1 petikan fokus pertama ada 3 punca-punca kes keracunan makanan. Penyediaan dan penyimpanan makanan yang tidak bersih, kedua minuman dalam tin atau botol yang mudah basi, dan ketiga keadaan persekitaran kantin yang kotor. Seterusnya kita lihat pula bahan 1 juga dalam petikan ada fokus yang kedua. Biasanya petikan ada 2 fokus, fokus 1, fokus 2. Okey, ada 4 isi seperti yang sudah cikgu baca tadi. Okey, bahan 2 tadi adalah grafik, dia sama dengan fokus 1, berkaitan juga dengan punca-punca faktor-faktor keracunan makanan. Ada 4 isi. Cikgu sudah baca tadi ya. Okey, lihat pada kesimpulannya. Okey, untuk kesimpulannya, selepas kesimpulannya kita mau tahu, okey, dalam petikan tadi siapa yang banyak diperkatakan. Okey, dalam petikan tadi pihak kantin sekolah. Okey, pihak kantin sekolah yang banyak diperkatakan. Okey, pihak kantin atau pengusaha kantin sekolah itu adalah siapa ataupun subjek. Okey, dalam membina ayat mesti ada subjek atau kata nama. Nama di situ adalah pihak kantin atau pengusaha kantin sekolah. Okey, selepas tahu subjek, kemudian cadangan. Haruslah, okey, kalau isu itu negatif, macam isu ini kes keracunan makanan, kita ambil haruslah menangani, haruslah mengatasi, haruslah membantras. Okey, kemudian masukkan fokus 1, menangani punca-punca kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah. Cikgu ambil semua fokus 1 tadi agar, okey, apabila pihak kantin sekolah dia menangani masalah punca kes keracunan makanan ini, apa kesan dia kalau dapat ditangani, apa impak positif dia. Okey, agar kesehatan para pelajar sentiasa terjamin. Okey, agar tidak berlaku kes keracunan yang melibatkan pelajar di sekolah. Okey, agar tidak membahayakan kesehatan murid. Boleh? Jadi kita lihat pula jawapan rumusan. Ini adalah rumusan lengkap. Okey, cikgu baca di sini. Rumusan membincangkan punca-punca kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah dan usaha-usaha menangani masalah tersebut. Okey, 17 patah perkataan. Perangkat yang kedua, punca-punca kes keracunan makanan ialah: pertama, penyediaan dan penyimpanan makanan yang tidak bersih. Okey, dan isi kedua, minuman dalam tin atau kotak yang mudah basi. Sudah 2 isi. Seterusnya kita guna penanda wacana yang pendek. Isi ketiga, keadaan persekitaran kantin yang kotor dan tercemar. Dan isi yang keempat, tercemar oleh kuman yang berbahaya.
Okey, itu isi yang keempat. Selanjutnya isi nombor 5, tercemar oleh bahan asing dan kata hubung. Isi keenam, mengandungi toksin atau racun semula jadi. Okey, untuk fokus pertama tentang punca-punca, cikgu ambil 3 isi daripada petikan dan 3 isi daripada bahan grafik. Sebab kata kuncinya sama, iaitu punca-punca. Jangan ambil semua isi dalam petikan ataupun semua isi dalam grafik. Mesti ambil daripada petikan dan juga daripada grafik. Okey. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga, fokus yang kedua adalah usaha-usaha menangani masalah tersebut ialah isi ketujuh sudah. Pengusaha-pengusaha kantin perlu mematuhi syarat-syarat penyediaan makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan isi terakhir, isi nombor 8, memastikan makanan dan minuman disimpan dalam keadaan bersih. Okey. Keseluruhan 87 patah perkataan sudah. Okey, kita lihat perenggan yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pihak kantin sekolah haruslah menangani punca-punca kes keracunan makanan yang sering berlaku di kebanyakan sekolah. Okey, agar kesihatan para pelajar sentiasa terjamin. Baik. Keseluruhan rumusan ini ada 109 patah perkataan. Baik, markah rumusan. Ini slide ini adalah rumusan lengkap yang sekiranya kamu buat rumusan perlu kemas. Okey, kalau boleh setiap perenggan tu kena langkau satu baris supaya perenggan kemas, tulisan perlu kemas dan cantik supaya guru pemeriksa ataupun pemeriksa SPM senang hati, gembira menyemak jawapan kamu. Okey, jadi markah rumusan ini, kalau begini rumusan kamu ini cemerlang sudah. Pendahuluan 2 markah, isi tersurat ada 8 isi 16 markah. Kesimpulan dia ada siapa, ada cadangan, ada harapan. Dalam satu ayat itu kesimpulan 2 markah. Jadi gabung campur semua di markah isi 20 markah, bahasa 10 markah dan jumlah markah keseluruhan untuk rumusan 30 markah. Senang atau susah? Okey, senang kan? Baik. Jadi kepada pelajar-pelajar, okey, ingat ini peribahasa, ala bisa tegal biasa. Maksud dia, sesuatu pekerjaan yang rumit ataupun sukar untuk disempurnakan akan menjadi lebih mudah jika sering dilakukan. Macam juga kita buat latihan rumusan. Pertama kali kita belajar rumusan macam rasa susah. Tetapi sekiranya kita selalu buat latihan, selalu menonton video cara menulis rumusan format baru, dia akan jadi senang. Contoh ayat, latihan rumusan itu adalah bisa tegal biasa sahaja bagi Lucy kerana sejak dia menonton video YouTube Cikgu Julius tentang cara menjawab soalan rumusan, Lucy kini mampu menjawab beberapa set soalan rumusan sepanjang PDPR dengan mudah dan cepat. Mula-mula sahaja kita rasa susah untuk rumusan, tetapi dia akan jadi senang sekiranya kita selalu mengulang kaji rumusan, menonton video dan bertanya kepada cikgu atau rakan yang sudah mahir menulis rumusan format baru ini. Jadi semoga perkongsian ini membantu para pelajar menjawab soalan rumusan dengan mudah dan cepat. Jika ada sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada cikgu di ruangan komen di bawah ini supaya cikgu boleh meresponi dan akan membantu anda sekiranya ada sebarang kemuskilan. Kita akan berjumpa lagi di video cikgu yang seterusnya. Bye-bye.